Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada surah Al-Kahfi, di mana izinkan saya mengajak para jamaah sekalian kita meneruskan penghayatan kita pada ayat 4 dan 5, yang mana siaran ini merupakan bahagian yang kedua atau lebih kepada menjurus ayat kelima itu sendiri dari surah Al-Kahfi ini. Ia adalah merupakan firman-firman Allah bila kita himbau kembali ayat 4 dan 5 ini, peringatan buat mereka yang menyifatkan Allah mempunyai anak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang keempat yang telah pun sama-sama kita hayatinya dalam pertemuan yang lalu, siaran yang lepas. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai ataupun mengambil seorang anak, di mana orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair itulah anak Tuhan, sementara orang-orang Nasrani pula mendakwa Isa adalah putera Tuhan. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan menghayati ayat yang kelima pula, yang merupakan satu penegasan yang cukup tegas daripada Al-Quran. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka sebenarnya orang-orang yang mendakwa Allah ini punya anak, mereka ini sebenarnya, kata Allah, tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Hanya dakwaan tanpa sebarang bukti, tanpa sebarang dalil. Baik mereka wala liabaihim, mahupun datuk nenek mereka, iaitu orang-orang terdahulu mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sungguh kebohongan, perkataan yang keluar dari mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Mereka hanya mengatakan perkara dusta. Nah, inilah ayat yang kelima, yang insya-Allah akan sama-sama kita hayatinya, kita selongkar, di mana dakwaan mereka ini, kata Allah, tanpa sebarang bukti. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka sebenarnya tidak mempunyai ilmu, maknanya tidak mempunyai sebarang pengetahuan. Wala liabaihim, mahupun begitu juga dengan orang tua-tua mereka, orang terdahulu mereka, datuk nenek moyang mereka. Ini adalah merupakan peringatan daripada Allah. Kalau kita tinjau, peringatan buat semua, iaitu dasarnya adalah
mengatakan ataupun membuat suatu dakwaan perlu dibuktikanlah baru dapat diterima. Itu pun kalau bukti yang didatangkan itu adalah benar. Kalau hanya setakat dakwaan semata-mata, pengakuan semata-mata, tanpa sebarang hujah, tanpa sebarang bukti, maka dengan sendirinya bagaimana kita hendak menerima? Dalam surah Al-Isra ayat 36, ia adalah ayat peringatan daripada Allah buat semua. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Maknanya hanya berdasarkan fikiran semata-mata. Kita sedia maklum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terkadang satu perkara kita fikir buat sekarang ini betul. Kita nak buat seperti ini contoh. Tapi di lain masa, fikiran kita berubah. Kita nak buat yang itu pula. Kita merasakan yang ini, yang pertama, yang kita telah terfikir, kurang sesuai. Jadi, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Jangan ikut fikiran saja. Lebih bahaya lagi kalau ikut hawa nafsu. Jadi Allah mengingatkan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaik. Sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan juga hati, yakni termasuklah apa yang dimaksudkan dengan fuad, dengan hati ini adalah lintasan fikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua anggota-anggota itu, pendengaran, penglihatan, dan juga hati dan serta fikiran, tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukup tegas peringatan daripada Allah buat semua. Jangan mengatakan sesuatu itu ikut suka hati, ikut sedap, pakai agak, menyangka dan sebagainya. Kita tinjau firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di surah Maryam. Sebagai contoh, Al-Quran menafikan sekeras-kerasnya dakwaan ahli kitab yang Allah ini mempunyai anak. Sama ada orang-orang Yahudi ahli kitab ni mahupun orang-orang Nasrani, sebab masing-masing mendakwa Allah ini punya anak. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah pun sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang lalu, orang-orang musyrikin Quraisy pun meyakini bahawa Allah punya anak, malah anak perempuan, iaitu para malaikat. So agak similar lah, agak sama, seiras dakwaan-dakwaan mereka yang Allah ini punya anak. Sama ada anak itu berbentuk manusia ataupun anak itu berbentuk makhluk yang lain seumpama malaikat. So Allah menafikan menerusi Al-Quran sekeras-keras dakwaan ahli kitab yang Allah ini mempunyai anak. Kita tinjau beberapa ayat daripada surah Maryam, iaitu bermula dari ayat 88. Firman Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dan mereka yang kafir itu berkata, Allah
yang bersifat Ar-Rahman ini mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Demi sesungguhnya. Kita perhatikan ya. Penafian yang cukup tegas dan keras. Demi sesungguhnya, kata Allah, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Besar salahnya kenapa? Sebab tak mungkin bagi Allah mempunyai anak. Ini telah pun sama-sama kita hayatinya dalam siaran yang lalu. Kalau Allah nak punya anak, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah barang tentu akan memilih siapa saja. Di zaman bila. Dan kalau Allah memilih tu tak semestinya seorang. Kan? Orang-orang Arab sendiri, mereka berbangga mempunyai ramai anak laki-laki. Kita lihat. Ramai isteri dan setiap isteri ramai anak. Contohnya saja. Begitu juga dengan orang-orang ahli kitab. Mereka berbangga dengan mempunyai keturunan yang ramai. Jadi, mengapa mereka pertama sekali bataskan yang Allah ini hanya punya seorang anak? Itu satu. Keduanya, dalam waktu yang sama, anak itu pula mereka yang tentukan. Uzair, Isa dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang Allah katakan. Kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Takadus samawatu yatafattarna min. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan anggapan mereka yang demikian. Kita lihat bahasa kiasan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit tu seakan-akan pecah terhadap apa yang mereka katakan. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung ganang pula hampir-hampir runtuh dengan dakwaan mereka yang tak berasas itu. Pengakuan mereka yang beralaskan kedustaan dan sebagainya. An da'au lirrahmani walada. Kerana mereka mendakwa dengan mengatakan Allah yang bersifat Ar-Rahman ini mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Padahal tiadalah layak bagi Allah yang bersifat Ar-Rahman ini bahawa ia mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ard. Tidak ada sesiapa pun, walau seorang jua pun, baik di langit mahupun di bumi, melainkan illa atir rahmani abda, melainkan ia datang kepada Allah. Allah yang bersifat Ar-Rahman ini sebagai hamba. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah antaranya ayat-ayat dari surah Maryam ayat 88 hingga 93. Kita boleh merujuknya. Cukup tegas Allah mengatakan, sehingga kan hampir-hampir sahaja langit ini terpecah. Begitu juga bumi ini terbelah. Begitu juga dengan gunung ganang ini boleh ranap, boleh runtuh kerana dakwaan mereka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ini. Kita kembali kepada firman Allah ayat yang kelima ini.
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sungguh kebohongan perkataan yang keluar min afwahihim, dari mulut mereka. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat nada rentak ayat-ayat ini semua, selain daripada ia bermaksud berasaskan kepada penafian, namun penafian yang dibuat sekeras-kerasnya. Sebab tak masuk di akal kalau hanya menggunakan akal saja. Kalau hanya menggunakan akal pun tak masuk di akal. Bagaimana Tuhan itu mempunyai anak? Kalau mempunyai anak, bagaimana ia boleh dapat anak? Ada isteri kan? Ada isteri. So bagaimana? Kenapa isterinya pula manusia? Dan sebagainya kan? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kebohongan perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Surah yang biasa kita baca, yang rata-rata kita menghafalnya, surah Al-Ikhlas. Allah firmankan di ayat ketiga dan ayat keempat. Firman Allah, Allah ini adalah lam yalid wa lam yulad. Allah ini tidak beranak, maknanya tidak mempunyai anak, wa lam yulad, dan juga tidak diberanakkan, maknanya tak ada anak dan keturunan ke bawah, anak, cucu, cicit dan sebagainya. Dan dalam waktu yang sama juga tidak mempunyai ayah, datuk, moyang dan seterusnya ke atas. Kalau berdemikian, kalau Allah ini punya anak, pasti Allah ini punya ayah. Ayah ini pula mestinya adalah anak kepada si fulan. Jadi bermakna Allah ada keturunan dia. Jadi kalau demikian Allah ada keturunannya, kita sedia maklum setiap bangsa ataupun sesuatu keturunan ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi apakah Allah ini ada kekurangannya? So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu kalau kita perhatikan dalam surah Maryam itu sendiri, malah beberapa ayat di tempat yang lain, di surah-surah yang lain, seumpama surah Ali Imran juga, Allah sampai mengisahkan dalam Al-Quran menerusi surah-surah tersebut kisah Maryam ingin melahirkan ataupun di waktu hendak melahirkan Isa. Maryam pergi ke tempat yang sunyi, jauh daripada penglihatan dan pengetahuan orang ramai. Kemudian ia merasa sakit sehingga ia mengeluarkan kata-kata, "Mittu qabla hadha." Alangkah baiknya kalau sekiranya aku ini mati lebih dulu. Kerana nak melahirkan tanpa sebarang mak bidan, contohnya, tanpa sebarang alat-alat perubatan. Padahal di zaman itu alat perubatan, ilmu perubatan di zaman itu, di zaman Nabi Allah Isa, memang cukup canggih untuk masa itulah. Tapi tanpa itu semua, rasa sakit yang dialami oleh Maryam sama seperti wanita-wanita lain. Baiklah, kalau Allah punya anak, iaitu Isa, contoh dalam kisah Maryam ini, Maryam adalah isteri Allah, isteri Tuhan.
Bila isteri Tuhan nak melahirkan, Tuhan pergi mana? Tuhan tak berada di sisinya ke membantu membantu Maryam ini untuk melahirkan Isa? Ini semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah firmankan, Allah datangkan, Al-Quran bentangkan malah fakta-fakta ini yang mana kalau difikirkan, direnungkan sedalam-dalamnya, tak menasabah Isa mahupun siapa juga adalah anak Tuhan. Lam yalid, Allah tidak beranak, iaitu tidak ada keturunan, walam yulad, dan tidak diberanakkan. Maknanya tidak ada ayah, datuk dan sebagainya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Kufuwan ini sekufu, setara, tak ada sesiapa pun setara dengan Allah, tak mungkin. Kalau ada yang setara, maknanya Allah punya kekuatan ini, dia pun mempunyai kekuatan yang sama. Dan sewaktu-waktu, ia boleh mengalahkan Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini semua tak dapat diterima. Sebab itulah Al-Quran menyatakan menerusi surah atau menerusi ayat yang sedang kita hayatinya bersama, ayat kelima ni, iaitu mereka hanya berdusta. Iyaquluna illa kadhiba. Mereka hanya mengatakan perkara dusta. So muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akhirnya ini difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini orang-orang ahli kitab menolaknya, tidak membacanya, tidak malah percaya dan beriman dengannya. Maka ayat-ayat seperti ini kita baca, kita yakin, kita percaya. Lalu apa pula pesanan agama kita ini, pesanan Al-Quran ini kepada kita? Iktibar yang ingin kita tinjau, yang ingin kita hayatinya, yang ingin kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita perhatikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis-hadis mahupun firman Allah yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerusi agama Islam ini, Nabi kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sunnah dan ajaran baginda, telah pun memberikan pesanan-pesanan yang amat berharga untuk pedoman kita. Maka itulah, dalam hal mengatakan sesuatu, ia biar di-censored sikit. Ia biar difikirkan dulu. Kafa bil mar'i kadhiban, cukup seorang itu dikira sebagai pendusta, an yuhadditha bikulli ma sami', apabila ia mengatakan semua yang dia dengar. Dia dengar macam ni, dia sampaikan. Dia dengar macam ni, dia sampaikan. Sebaliknya, timbanglah. Timbang terimalah. Sesuai dicakapkan ataupun tidak. Sesuai diperkatakan ataupun tidak. Tak semestinya sesuatu, setiap apa yang kita dengar, kita sebarkan, kita sampaikan. Kalau benda itu tak betul, benda tak baik, buat apa nak kita sebarkan, nak sampaikan? Ini pedoman agama kita. Dalam hadis yang tadi, riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda yang bermaksud,
Sesungguhnya seseorang itu terkadang berbicara dengan kata-kata yang dia sangkakan nothing, tidak mengapa. Makna bendanya kecil. Benda macam benda sepele, kata orang Indonesia. Benda yang remeh saja. Tak kisahlah cakap. Mungkin dia bertanggapan macam tu. Lalu tanpa diduga, dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka. Yang kedalaman neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Bayangkan 70 tahun ke dalam. Maknanya ke dasar neraka itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini Nabi telah mengingatkan kepada kita bahawa kata-kata yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan, nah sekarang ini bukan hanya setakat dalam bentuk ucapan kata, cakap saja, tidak. Malah dalam bentuk tulisan kita. Yang kita catatkan dalam blog kita, yang kita catatkan dalam Facebook kita, ataupun apa juga pun, medium yang kita guna pakai. Yang mana akhirnya dikhawatiri kata-kata tersebut menjadi sebab untuk kita dicampak ke dalam api neraka Allah. Jadi, orang yang berkata tentang Tuhan tanpa sebarang ilmu pengetahuan yang benar, mereka sebenarnya hanya mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Inilah kalau kita nak pergi kepada kesimpulan daripada apa yang kita hayatinya terkait dengan ayat yang kelima dari surah Al-Kahfi ini. Di surah Al-Qasas pula ayat ke-50, kita ambil potongan yang kita ingin hayatinya. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah, petunjuk daripada Allah. Sebab itulah kalau kita perhatikan para alim ulama kita, Imam Malik sebagai contoh, bila mana ingin menulis satu hadis dalam kitab Muwatta'nya, beliau akan berwuduk terlebih dahulu dan salat 2 rakaat hanya untuk menulis hadis tersebut agar ianya berjalan di atas hidayah Allah, petunjuk daripada Allah, nur daripada Allah. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang ahli kitab, Allah ini mempunyai anak, hanyalah dakwaan semata-mata. Bahkan Al-Quran menyatakan mereka tidak berkata kecuali mereka ini kaziba, berdusta. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 4 dan ayat 5 dari surah Al-Kahfi. InsyaAllah ayat yang ke-6 yang merupakan kelompok ayat-ayat yang baru dan seterusnya akan kita sama-sama hayatinya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.